Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir 'alaika yasir. Rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikafi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita mengisi masa yang terluang di antara waktu menunggu azan maghrib untuk kita berbuka puasa. Dan insya-Allah hari ini kita ngajian sirah ringkas, yang mana hari ini kalau kita sebut para nabi dan para rasul, kita mesti ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka ini yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi Allah ini untuk memberikan panduan dan pedoman buat umat-umat yang hidup pada zaman tersebut, di mana Allah hantar hampir 124,000 para nabi dan rasul. Yang diceritakan di dalam Al-Quran hanya 25 rasul sahaja. Dan hari ini kita akan masuk pada rasul yang seterusnya, iaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh iaitu nabi yang berbangsa Arab. Nabi yang berbangsa Arab, di mana kita dah lihat pada pertemuan yang terdahulu, nabi bangsa Arab ni siapa? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh adalah nabi yang berbangsa Arab. Sebab tu dalam kitab-kitab lama tidak banyak diceritakan berkaitan dengan kisah Nabi Saleh ini, sebab bangsa-bangsa Yahudi tidak menulis, mencatat berkaitan dengan kisah Nabi Saleh. Yang hanya rujukan yang ada sekadarlah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana menjadi kelaziman bangsa-bangsa Yahudi ini tak suka nabi yang lahir daripada bangsa lain, terutamanya bangsa Arab. Nabi Saleh ini adalah nabi yang diutuskan kepada satu kaum, iaitu kaum Samud. Kaum Samud, selepas Allah hancurkan kaum Ad, Allah pelihara ataupun memuji satu kaum ini, iaitu kaum Samud. Nabi Saleh adalah keturunan daripada bangsa Arab, jalur daripada anak Nabi Nuh, iaitu Sam. Kalau kita ingat dua pertemuan kebelakangan ini, kita dah cerita dah Sam ini siapa. Dia adalah anak Nabi Nuh. Daripada keturunan Sam inilah bawahnya itu sampai jalur keturunan yang ke-20. Jalur keturunan yang ke-20, maka lahirlah Nabi Saleh, di mana anak Iram ini, siapa dia Iram, yang saya sebut semalam merujuk kepada nama kota. Nama kota itu asalnya adalah nama seorang pemuda daripada jalur keturunan Nabi Nuh yang dipanggil dengan Iram. Iram ini ada anak yang bernama Aush dan Jaksir. Aush ni adalah merujuk kepada keturunan kaum Ad. Kaum Ad yang kita tengok semalam, iaitu kisah Nabi Hud. Dan Jaksir ini pula adalah merujuk kepada jalur keturunan kaum Samud. Kaum Samud
di mana Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran, wadhkuru idh jalala lakum khulafa'a min ba'din adin, bahawa sesungguhnya kami mengangkat kamu wahai kaum Thamud selepas Allah hancurkan kaum Ad. Maksudnya apa? Maksudnya kaum Thamud ini Allah angkat mereka selepas Allah menghancurkan kaum Ad, yang mana kaum Ad ini Allah hancurkan dengan banjir hujan yang lebat, petir dan halilintar, di mana mereka semua itu hancur keseluruhannya. Lalu apabila hari demi hari dan tahun demi tahun, Allah puji satu kaum, iaitu kaum Thamud. Ketika Allah mengangkat kamu menjadi khalifah selepas kaum Ad. Kaum Thamud ini datang selepas kaum Ad, di mana kaum Thamud ini tinggal di kota Hijr, yang mana kita lihat dalam Al-Quran ada surah Al-Hijr. Al-Hijr ini merujuk kepada satu kota, di mana kota ini hari ini ialah satu kawasan yang berada di antara Mekah dan Madinah. Cuma bezanya dahulu kaum Thamud ini duduk di kota Hijr ni besarlah tuan-tuan. Besar kawasan wilayahnya. Cuma hari ini kita nak tahu dekat mana tempatnya, iaitu di antara Mekah dan Madinah. Disitulah kaum Thamud ini duduk di satu kota yang bernama Hijr. Kelebihan kaum Thamud ini tak ubah seperti kelebihan kaum Ad. Sama sahaja tuan-tuan, sama sahaja. Bezanya kaum Thamud ini, kalaulah kaum Ad itu membuat rumah-rumah mereka di dalam gunung yang mereka pahat, kaum Thamud ini dia duduk dekat gunung, bukan dia pahat buat bentuk dan sebagainya, dia ubah terus gunung tersebut menjadi rumah mereka. Menjadi rumah mereka kerana apa? Kawasan Al-Hijr ini satu dataran yang mana banyak kawasan yang berbatu-batu dan juga yang keras. Batunya besar-besarlah tuan-tuan. Dia ukir batu tersebut untuk dijadikan rumah. Nabi Saleh dakwah kepada kaum beliau, iaitu kaum Thamud, yang mana kaum ini menyembah berhala. Berhala apa tuan-tuan? Berhala Lata dan Uzza. Al-Lat dan Al-Uzza, satu berhala yang masyhur waktu kita melihat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Nama berhala ini sudah lama dah, iaitu daripada zaman Nabi Saleh lagi ada berhala Al-Lat dan Al-Uzza. Nabi Saleh ini kaum dia sayang dia tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum Allah wahyukan, wahai Saleh, kamu ini adalah Nabi dan kamu ini adalah pesuruh aku, maka wahai Saleh, sampaikanlah ajaran menyembah Tuhan yang satu, tinggalkan berhala, beritahu kepada kaum kamu, iaitu kaum Thamud. Sebelum Nabi Saleh ini Allah lantik dia menjadi Rasul, sebenarnya kaum dia ni suka sangat dengan dia. Kaum Thamud ini menyanjung tinggi Nabi Saleh. Mereka kata apa? Mereka kata Saleh ini kalau dia berusia sikit, matang sikit, kita akan lantik dia, kita akan undi dia untuk menjadi pemimpin untuk kaum Thamud ini. Ketika itu Nabi Saleh masih muda lagi, maka orang-orang yang lebih bangsawan di kalangan kaum Thamud ini, dia kata Saleh ini ada ciri-ciri kepimpinan. Dia ni kalau matang sikit, besar sikit, ada potensi untuk kita nak lantik dia menjadi Perdana Menteri sebagai contoh. Kita nak bagi dia jawatan untuk memimpin kaum Thamud. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, kamu ini adalah pesuruh Allah.
Pesuruh Allah sampaikan ajaran yang benar, iaitu menyembah Tuhan yang satu, tinggalkan berhala-berhala. Lalu apa yang Nabi Saleh buat? Nabi Saleh pergi kepada kaum-kaum dia, cerita bahawa sesungguhnya selama ini, wahai kaumku, kita semua menyembah Tuhan yang salah. Kita menyembah berhala, dalam keadaan berhala ini tidak boleh memberikan manfaat ataupun kebaikan kepada kita. Sembahlah Allah. Aku ini adalah utusan yang diutuskan oleh Allah untuk ajak kaum-kaum kita ini menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kaum Nabi Saleh ni, dia kata dengan Nabi Saleh, beginilah Nabi Saleh, kami ni sebenarnya respect dengan kamu, wahai Saleh. Kami bangga dengan kamu, ada ciri-ciri kepimpinan, pandai berkata-kata, mempunyai idea-idea yang bernas, memang ada ciri-ciri kepimpinan. Wahai Nabi Saleh, apa yang kamu bawa ini satu benda yang pelik dan tidak pernah berlaku dalam kaum kita ini, di mana kaum kita ini, bangsa Samud ini, bangsa yang terbaik, bangsa yang hebat. Maka apabila kamu bawa satu ajaran begini, amatlah bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita. Dan Nabi Saleh kata kepada kaum dia, sebenarnya kita boleh hidup seperti kebiasaan kita, dengan kehebatan kita, dengan teknologi kita, dengan kekayaan kaum kita. Kata Nabi Saleh, hidup macam biasa, cuma kita kena sembah Allah sahaja. Sembah Allah, ikut perintah Allah, tinggalkan berhala-berhala yang selama ini kaum Samud ini sembah. Sebab itulah Nabi Saleh kata apa? Aku cuma bawa kebenaran, iaitu sembah Allah. Dan kamu kalau nak hidup seperti biasa, jalanilah kehidupan seperti biasa. Macam dia minta bukti. Kalau kamu dapat buktikan, kami akan ikut ajaran kamu. Sama je tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu juga. Apabila orang-orang musyrikin Mekah minta, wahai Muhammad, kalau betullah kamu ini adalah Rasulullah, pesuruh Allah, datangkan bukti. Aku nak kamu belah bulan ini. Nabi kata, kalau aku belah bulan ini, adakah kamu akan beriman kepada Allah? Maka orang musyrikin Mekah kata, ya kami akan beriman. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belah bulan tu tuan, belah tu memang belah sungguh-sungguh, memang nampak bulan tu terbelah. Apa orang musyrikin ni buat? Dia kata, wah, hebat sihir Muhammad. Dia tak beriman pun. Dia kata apa? Dia kata, wah, hebat sihir Muhammad. Hebat jin yang melekat dekat Muhammad ini. Tengok dia boleh buat. Padahal asalnya dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan bukti. Kalau kamu ni Rasul, buktikan kepada kami. Bila Nabi buat tuan-tuan, mereka musyrikin Mekah ini tetap tidak beriman. Tidak beriman. Samalah juga apa yang berlaku kepada Nabi Saleh. Mereka minta bukti. Nabi Saleh kata, apa bukti yang kamu nak? Jadi kaum Nabi Saleh ni dia kata begini. Secara spontan dia tengok kawan kita, dia nampak ada batu. Kan daripada bukit ini seekor unta. Seekor unta. Kemudian ada lagi yang ramai-ramai dengar tu, dia kata, aku pun nak bagi cadangan juga. Okey, unta tu dia mesti besar. Saiz unta tu mesti besar daripada unta-unta yang ada dekat Bandar Hijir ini, yang berada di dalam Bandar Hijir ini. Maksudnya tuan-tuan, unta tu mesti lagi besar lah saiz dia. Mesti lagi besar. Supaya apa? Mereka nak uji Nabi Saleh ini betul ke dia ni Nabi. Yang pertama, dia minta keluarkan daripada bukit itu seekor unta. Kemudian datang cadangan lain, kata apa? Unta itu mestilah besar saiz dia, tak macam unta biasa. Nak nampak lagi pelik lagi. Datang kawan ni lagi, dia kata, aku pun nak bagi cadangan.
Unta itu kalau dia dah keluar nanti, kalau dia minum dekat air telaga yang berada di bandar Hijr ini, telaga ini habis kering. Dahsyat tuan-tuan. Dia minta ciri-ciri bukti yang dia nak kepada Nabi Saleh ni. Unta itu mesti mempunyai ciri-ciri tersebut. Dan datang lagi seorang, dia kata apa? Wahai Saleh, kami nak unta itu dalam keadaan sudah pun mengandung. Mengandung tak kisahlah berapa bulan, seperti mana selayaknya unta itu mengandungkan anak dia. Kami nak unta itu dalam keadaan mengandung. Lalu Nabi Saleh berdoa kepada Allah. Nabi Saleh berdoa, dia kata, wahai kaumku, kalau aku tunaikan ini, kamu beriman ke tidak pada Allah? Kemudian kaum Samud kata, tak apa, tengok dulu, kami nak tengok bukti dulu. Kalau bukti itu betul, benar, kami akan beriman, wahai Saleh. Kemudian Nabi Saleh berdoa kepada Allah selang beberapa bulan, tuan-tuan. Selang beberapa bulan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memakbulkan doa itu pada ketika itu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok bagaimana tindak tanduk kaum Samud ini. Apa yang kaum Samud ini nak buat. Lepas beberapa bulan, Nabi Saleh panggil kaum dia. Wahai kaumku, hari ini aku nak buktikan kepada kamu janji yang aku akan kotakan, permintaan kamu, supaya kamu ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dari bukit yang disebutkan oleh kaum Samud tadi, keluar seekor unta dan Nabi Saleh kata, hazihi naqah, inilah unta yang kamu minta. Inilah unta yang kamu minta, yang dijanjikan. Unta yang keluar itu tuan-tuan adalah unta betina. Unta itu saiznya besar daripada unta-unta yang ada kelazimannya pada ketika itu. Dan unta itu mempunyai kandungan. Maksudnya unta itu mengandungkan anak dalam perut dia, ada kandungan. Dan unta itu apabila keluar, dia merayau-rayau di atas muka bumi bandar Hijr itu dalam keadaan binatang-binatang lain semua akan menghindari unta tersebut. Lalu apa kata Nabi Saleh? La tamassuha bis-suq. Jangan kacau unta ini. Ikutlah unta ni nak pergi mana ke, nak buat apa ke, jangan diganggu, jangan dibunuh, jangan disembelih dan jangan dimakan daging dia. Itu pesanan Nabi Saleh. Kerana apa? Kerana ini adalah unta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukjizat, bukti bahawa kerasulan Nabi Saleh. Lalu apabila unta itu berada di bandar Hijr itu, dengan bukti di mana dia minum, unta tersebut minum dekat telaga tersebut, tuan-tuan, kering air di dalam telaga tersebut, seperti mana permintaan kaum Nabi Samud ini. Kemudian bila tengok hari demi hari yang berlalu, orang-orang yang datang, orang-orang asing daripada bandar Hijr itu masuk, bila lalu dekat bandar Hijr, mereka nampak unta tersebut. Lalu mereka bertanyakan tentang unta tersebut. Dan kaum Samud tadi, sebahagiannya yang beriman kepada ajaran Nabi Samud, bila unta tu keluar, tuan-tuan, daripada bukit, sebahagian penduduk kaum Nabi Samud ini beriman. Bukan keseluruhan kaum Samud itu ingkar dengan ajaran Nabi Saleh, sebahagiannya beriman, ikut. Jadi bila orang luar datang ke bandar Hijr tadi, mereka tanya, unta ni lain macam lah, besar, tak seperti unta lain. Apa cerita di sebalik unta ni? Lalu kaum Nabi Samud yang beriman tadi menceritakan bahawa sesungguhnya kaum kami ni didatangi oleh Nabi, kami nak bukti, Nabi kami datangkan bukti. Kemudian unta ini keluar daripada bukit tersebut seperti mana yang disebutkan oleh penduduk-penduduk Samud ini. Maka orang luar pun beriman juga, tuan-tuan. Orang luar juga beriman dengan ajaran Nabi Saleh. Kemudian apa yang berlaku?
orang-orang Samud ini yang tidak beriman menjadi dengki. Dengki dan tidak berpuas hati apa yang mereka buat. Sebahagian dari mereka mengambil keputusan untuk nak bunuh unta tersebut, tapi tak berani. Sebab apa? Sebab Nabi Saleh dah bagi amaran dah, la tamassuha bisuk, jangan ganggu, jangan buat apa-apa, jangan diusik unta tersebut, biarkan dia. Lalu apabila dengar perkataan Nabi Saleh ini, sebahagiannya tak berani nak bunuh, tapi takut pula kan Nabi Saleh ni memang betul-betul Nabi pula kan. Kan kalau bunuh kan apa pula nak jadi kepada aku. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku, ada seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan diri dia. Nampak tuan-tuan, orang lelaki ni dia akan tewas dengan wanita, 3 benda: harta, pangkat, wanita. Samalah tuan-tuan, 3 benda ini juga yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu orang musyrikin Mekah kata dengan Muhammad, kamu dahlah, janganlah kamu ni berdakwah sebarkan Islam. Dan mereka fikir mungkin Muhammad ni dia nak perempuan kot. Dia pun datang dekat Rasulullah, dia kata apa? Wahai Muhammad, kalau kamu nak perempuan, sebut saja mana-mana, kami akan jadikan dia isteri kamu. Nabi tolak masa tu juga. Kemudian dia kata mungkin Muhammad ini nak pangkat agaknya. Nak pangkat. Lalu dia katalah, wahai Muhammad, beginilah, kami jadikan kamu Raja Mekah. Rasulullah tolak. Kemudian dia kata Muhammad ni mungkin nak harta kot. Dia tawarkan kepada Muhammad ini, wahai Muhammad, kami berikan kamu orang yang paling kaya sekali dekat dalam Mekah. Lalu Rasulullah tolak kesemuanya. Begitulah tuan-tuan apa yang berlaku ke atas kaum Samud ini. Mula asal mereka tak berani, tapi apabila janda yang cantik, kemudian bangsawan kaya raya menawarkan diri untuk berkahwin dengan mana-mana pemuda yang boleh membunuh unta tersebut. Jadi mereka terlupa dengan nasihat ataupun amaran yang diberikan oleh Nabi Saleh. 2 orang pemuda tersebut, siapa dia? Musyadda dan Gundar. Musyadda dan Gundar ini adalah kaum Samud ini. Mereka berdua ini menawarkan diri untuk membunuh unta tersebut. Lalu apa yang mereka buat? Mereka bunuh unta tersebut dengan cara apa tuan-tuan? Mereka tidak tangkap, tak sembelih. Bukan begitu mereka buat. Mereka panah, mereka pancung kepala unta itu dalam keadaan tidak pun habis. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya unta itu akan kesakitan. Lalu dicari-cari dan dirodok-rodok perut unta tersebut sehingga mati. Dan apabila mati, mereka mengagih-ngagihkan daging-daging unta tersebut untuk diberikan makan kepada penduduk Samud secara percuma. Kemudian mereka datang kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, unta kamu pun tadi dah mati, tak jadi apa pun. Nampak tuan-tuan? Unta kamu dah mati, tadi kamu kata jangan buat apa-apa. Kami dah selesaikan unta tu dah bagi daging-daging mereka dah kepada penduduk Samud. Dan sebahagiannya dah makan pun daging tersebut. Tak jadi apa pun, elok je cuaca, tak ada apa-apa yang berlaku. Lalu Nabi Saleh kata apa? Nabi Saleh kata kepada kaum mereka, tamatta'un fi dariku salasata ayyam. Kamu berehatlah balik, bergembira selama 3 hari. Itu yang saya kata semalam. Kaum Nabi Saleh ini, kaum Samud ini, Allah tak turunkan bala terus. Allah bagi hin dulu. Allah bagi mereka peringatan dahulu supaya mereka berfikir. Nabi Saleh kata, tamatta'un fi darikum salasata ayyam. Kamu balik rumah, sukalah, bergembiralah selama 3 hari sahaja. Kemudian kaum Nabi Saleh ni pun berfikir apa yang nak berlaku. Mereka tidak pun bertaubat ataupun mengikut ajaran Nabi Saleh, malah mereka menunggu dah habis hari yang pertama. Hari yang pertama mereka berkumpul, mereka tengok muka masing-masing kuning, jaundice. Kuning muka mereka tuan-tuan.
Orang-orang yang bunuh unta tadi dengan mana-mana yang syirik, tidak ikut ajaran Nabi Saleh, muka mereka kuning. Berubah muka mereka menjadi kuning. Kemudian masuk hari yang kedua, muka mereka menjadi merah. Masuk hari yang ketiga, tuan-tuan, muka mereka menjadi warnanya hitam. Bayangkan tuan-tuan, warna mereka menjadi warna hitam. Wajah mereka hari pertama berwarna kuning, hari kedua berwarna merah, dan hari yang ketiga hitam. Dan hari yang Allah akan turunkan azab ini, tuan-tuan, apa yang berlaku, kaum Samud ini sebahagiannya cuba nak bunuh Nabi Saleh, tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ambil keputusan untuk nak keluar daripada bandar Hijr. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lekatkan kaki mereka di tanah bumi Hijr itu, tuan-tuan. Seolah-olah mereka tidak boleh bergerak. Lekat ini saya tak pastilah maksud dia apa. Allah lekatkan, betul-betul melekat kaki itu, ataupun Allah lumpuhkan mereka, tak boleh keluar daripada bandar tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Nabi Saleh ini keluar bersama kaum-kaum dia di tempat yang disebutkan di dalam riwayat, namanya adalah Ramallah. Dekat mana, tuan-tuan? Palestin. Kalau kita dululah pernah tengok berita TV1, TV2, TV3 kan, kalau sebut Palestin, dia akan sebut di daerah Ramallah kan, tuan-tuan? Biasa dengar nama Ramallah. Di situlah kaum yang beriman dengan Nabi Saleh pergi, iaitu di Palestin, tuan-tuan, di satu kawasan yang bernama Ramallah. Di situlah Nabi Saleh menyelamatkan kaum-kaum dia yang beriman dan ahli-ahli keluarga Nabi Saleh. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab, iaitu apa dia? Allah turunkan satu azab yang bernama sayhah, iaitu apa dia? Iaitu halilintar, petir ataupun guruh ataupun sebagainya. Satu bunyi yang kuat dan gempa bumi, tuan-tuan. Bunyi ini kalau terlalu kuat, dia akan meranakkan sesuatu perkara yang ada di dalam laluan dia. Buktinya apa, tuan-tuan? Buktinya apabila nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan, siapa dia? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang tugasnya satu saja. Daripada mula Allah menciptakan Israfil, tugas dia adalah untuk meniup sangkakala. Meniup sangkakala ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat Israfil, kata Rasulullah, sangkakala itu ianya seperti satu corong. Satu corong kita boleh bayanglah, tuan-tuan boleh bayangkan, trompet ke dan sebagainya, tapi dia ada alat peniup, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kaki Israfil tertampan di hadapan dan satu kaki kiri tertampan di belakang kerana menanggung beratnya sangkakala. Dan ketika itu Israfil ini tidak mengerdekkan mata dia, dan mulutnya berada di corong sangkakala tersebut, menunggu arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditiupkan sangkakala. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kalau sekali tiup tak berbaki, tidak berbaki, makhluk Allah yang hidup pada ketika itu, apa dia, tuan-tuan? Semualah manusia, jin, haiwan, malaikat, keseluruhannya, semuanya akan dibinasakan. Cuma kali ini Allah turunkan sayha ini, halilintar ini, bunyi yang kuat ini kepada kaum Samud sahaja, tuan-tuan. Kepada kaum Samud yang tidak boleh melarikan diri daripada azab Allah, kerana Allah pasakkan mereka di bandar Hijr itu supaya mereka menerima azab itu, tuan-tuan. Apa yang berlaku selepas diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Saleh datang semula kepada kaum dia, melihat kepada mayat-mayat yang bergelimpangan. Apa yang Nabi Saleh buat? Nabi Saleh berkata-kata kepada mayat-mayatnya tadi. Nabi Saleh kata, wahai kaumku, hari ini kamu lebih percaya dan beriman kepada Tuhan kamu, iaitu Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dah mati.
Bila dah mati, dia akan melihat segala-galanya. Itulah ucapan yang sama apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan jenazah Uhud kaum musyrikin. Apabila Nabi duduk dekat kubur-kubur yang besar, Nabi mencucuk-cucuk, Nabi bercakap dengan orang-orang yang telah mati. Lalu datang Saidina Umar, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu bercakap dengan orang yang telah Allah ambil nyawa mereka?" "Wahai Umar, Allah Subhanahu Wa Taala memberi mereka yang berada di bawah sana mendengar ucapan aku." Apa kata Rasulullah? "Hari ini apa yang telah dijanjikan telah pun kamu lihat." Memang lihatlah tuan-tuan. Hari ini kamu lebih beriman daripada orang yang berada di atas. Kerana apa? Dah mati, dah melihat dah malakul maut, dah nampak dah apa yang akan berlaku ke atas mereka. Kalaulah kamu dahulu beriman awal setelah aku memberikan peringatan, maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah kamu akan diberikan nikmat Islam. Kata apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sama juga yang dilakukan oleh Nabi Saleh. Nabi Saleh balik semula masuk ke dalam bandar dia, iaitu di kawasan Hijr, melihat jenazah-jenazah mayat-mayat kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Saleh kata kepada mereka bahawa sesungguhnya inilah ketetapan janji yang Allah berikan. Allah dah berikan peringatan. Mereka minta bukti, Allah datangkan bukti. Mereka minta diturunkan azab, Allah tak turunkan lagi azab. Allah bagi mereka peringatan dahulu. Muka mereka berubah menjadi kuning, merah dan hitam. Sampailah hari keempat. Sebenarnya tempoh tu tersebut tuan-tuan adalah satu tempoh Allah nak sedarkan mereka, tapi mereka tidak sedar. Mereka tidak sedar dan tidak percaya apa yang berlaku, sehinggalah masuk hari yang keempat mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bunyi halilintar, iaitu sayhah, dan semuanya hancur daripada azab yang Allah berikan dengan gempa bumi sekali. Dan Nabi Saleh kembali menasihati kaum mereka, dan mereka kembali menjalani kehidupan yang seperti biasa bersama dengan orang-orang yang beriman dengan ajaran Nabi Saleh. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan esok kita akan masuk satu kisah lagi, iaitu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang tiap-tiap tahun bila korban raya haji, kita akan cerita Nabi Ibrahim. Bezanya esok kita akan lihat daripada sudut pandang yang berbeza tentang kisah Nabi Ibrahim, di mana ujian Nabi Ibrahim ini semua orang di antara kita, saya yakin dan pasti pernah melalui fasa ujian tersebut. Supaya apa tuan-tuan? Supaya apa? Apabila esok kita lihat kisah Nabi Ibrahim, kita akan dapat memujuk hati kita tuan-tuan. Memujuk hati yang daripada sudut bagaimana? Esok saya akan ceritakan kisah Nabi Ibrahim. Dan esok kena datang awal lagi 6.40 macam tu. Datang, kita akan kisah Nabi Ibrahim. Panjang ceritanya, kita akan bermula awal. InsyaAllah 6.35 kita akan cerita kisah Nabi Ibrahim, iaitu Nabi yang kita katakan adalah bapa Nabi dan Rasul. Kenapa nama dia bapa para Nabi dan para Rasul pun kita akan tengok pada keesokan harinya. Dan dia adalah merupakan Rasul yang terbaik, 4 Rasul Ulul Azmi tuan-tuan. Selepas Rasulullah, kita ketahui siapa yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Jawapan Islam ada jawapannya. Jawapannya adalah Nabi Ibrahim. Dan kita akan tengok esok insyaAllah, moga-moga apabila kita mendengar kisah para Nabi dan para Rasul, Allah himpunkan kita di mahsyar nanti tuan-tuan. Dengan siapa? Tuan-tuan nak dihimpunkan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Perdana Menteri ke? Dengan siapa yang tuan-tuan nak dihimpunkan? Mestilah dengan para Nabi dan para Rasul. Asbab kita mendengar sirah, moga-moga Allah himpunkan kita bersama dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu.
Sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dengan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Hisablah kami dengan sempurna, ya Allah. Kasihani kami, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Sampaikan kami, dapatkan kami malam Lailatul Qadar, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.